رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi kepada seluruh para hadirin muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati majlis pertemuan kita pada pagi ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah mengurniakan kepada kita akan taufiknya, kefahaman daripada sisinya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala membukakan kepada kita pintu kebaikan dan pintu kefahaman, dan semoga dengan ayat yang akan kita baca ianya menjadi sebab untuk kita semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita mencintai akan segala ketaatan dan membenci akan segala kemaksiatan. Allahumma amin. InsyaAllah ta'ala kita akan sama sambung tadabbur kita daripada suratul Muddathir. Suratul Muddathir, Suratul Muddathir pada ayat yang ke 44. Ya. Baik, insya-Allah kita akan sama-sama membaca lima tak? Kita baca daripada ayat yang ke kullu nafsin bima kasabat rahinah 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin
وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق الله العظيم. Suratu Al-Mudaththir. Sekejap. Saya punya handphone mana? Sekejap noh. Saya rasa dalam masjid. Tadi semayang duha. Sekejap saya ambil sekejap. Okey, tuan-tuan kita sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Oh dia, tak ada. Ha? Luar, dalam. Tapi tak apa, saya kalau tak dalam tu mungkin dekat kereta. Mungkinlah, tapi saya macam bukan dengan kereta. Tapi tak apa je, tak apa. Saya Haji Mahfuz telefon tu. Kalau dalam kereta dia angkat. Bunyi ada? Ayo. Tempat uduk pun tak ada, dah pergi dah tadi. Okey, tak apa, kita teruskan tuan. InsyaAllah ada yang kita kot. Okey, kita sambung. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin, setiap jiwa yang bernyawa, maknanya setiap manusia, bima kasabat, dengan apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan di atas muka bumi ini, rahinah, dia akan bertanggungjawab ke atasnya. Rahin ni tuan-tuan dalam bahasa Arab maknanya gadaian. Maknanya dia terpajak. Kan kita sebut pajak gadai. Dia terpajak dengan amalannya. Maknanya apa? Dia akan terikat dengan amal yang dia buat. Rahin, tuan-tuan ingat tak? Dekat Yapim ada Ar-Rahnu. Ar-Rahnu dengan Rahin kan sama ejaannya. Rahnu, Rahin. Sama. Okay, maknanya apa? Setiap manusia terpajak dengan apa yang dilakukan. Illa ashabal yamin. Melainkan golongan-golongan kanan. Golongan kanan maknanya apa? Golongan kanan ini ada dua makna, bukan ada dua. Ada dua makna yang ulama kemukakan.
Yang pertama, mereka mengemukakan makna ashabul yamin sebab dalam Islam ni semua benda baik disebut kanan, betul tak? Contoh nak makan tangan kanan, masuk masjid tangan kanan, sikat rambut mulakan kanan, pakai seluar kanan dulu. Okey, jadi semua itu dimulakan dengan kanan. Seolah-olah apabila disebut golongan kanan, iaitu golongan orang-orang baik. Mereka ini terselamat daripada terpajak dengan kesalahan jahat sebab amal baiknya itu terlalu banyak. Gitu. Okey, sebab banyak buat baik, maka dia okey lepas. Dia tak seperti golongan yang dia dipajak dengan segala keburukan yang dilakukan. Jadi perkataan ashabul yamin kalau ikut pandangan yang kedua, dan ini disokong dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Waqi'ah. Kita baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Arti golongan. Golongan yang dipanggil ashabul yamin adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna lawannya apa dia? Yang akan terikat dengan perbuatan buruknya ini adalah golongan kafir, yang perbuatan buruknya itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham kan? Okey. Jadi ashabul yamin kecuali ashabul yamin. Kenapa? Fi jannatin yatasaalun. Mereka itu di dalam syurga saling menyembang dan berborak-borak sesama mereka. Tuan-tuan, di antara amal ahli syurga ni nak buat apa? Sembahyang? Tak. Pergi Mekah? Tak ada dah, Kaabah. Mancah? Mancah tahu mancah tuan? Potong rumput? Tak. Nyawit? Tak payah dah. Jahit baju? Lagilah tidak. Masak nasi pataya? Lagilah tak ada. Mi udang? Lagilah haji. Kuala sepetang tak ada dah. Tak ada. Tak ada semua yang dibuat. Jihad tak ada. Semua tidak dibuat. Mereka hanya menikmati kelazatan-kelazatan sahaja. Makan, minum, tidur, kahwin, pergi jalan, tengok rumah, tengok ini. Antaranya adalah melepak dengan kawan-kawan ahli syurga, saling sembang menyembang sesama mereka. Sambil duduk bersandar, nyembang sama mereka. Quran kata, fi jannati yatasaalun. Antara soalan yang dia tanya sesama dia kalau jumpa, mungkin baru jumpa. Dia kata, kamu masuk syurga sebab amalan apa? Macam tu. Tanya kamu, masuk apa mula? Jadi nyembang sesama mereka. Tapi antara lain, topik nyembang mereka itu adalah, mana ya kawan yang kita kenal dulu, tak nampak pula kat sini. Macam tu. Di antara sembangan mereka. Mana ya kawan kita dulu tu? Bukan kita dulu ngeteh sama-sama ke? Mana dia ya? Tak nampak pula dia kat sini. Fi jannati yatasaalun. Dalam syurga mereka saling bertanya-tanya. Mereka akan sebut, dulu kami kat dunia doa macam ni, Allah bagi macam ni. Dulu kami kat dunia buat macam ni, Allah kabulkan begini. Dulu kami, mereka cerita benda-benda itu. Tuan-tuan, dan tidak akan ada pun dalam sembang mereka itu yang menyakitkan hati. Kat dunia kan, tengah-tengah sembang walaupun kawan kadang-kadang nyindir juga tuan-tuan ya, sakit hati juga. Sana tak ada. Tak ada sembang yang menyakiti. Illa qilan salaman salama dalam surah An-Naba, muka surat yang terakhir. Melainkan perkataan mereka itu semuanya sejahtera. Baik-baik. Maknanya dalam syurga ni kita dengar semua benda baik. Semua benda yang menyenangkan. Dan tidak ada yang menyakiti atau menyusahkan kita. Itulah yang disebut sebagai illa qilan salaman salama. Fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Mereka tanya tentang siapa? Antaranya anil mujrimin, tentang pendosa-pendosa. Pendosa di sini kita boleh maknakan dosa, buat dosa. Maknanya di Islam.
Tetapi pandangan kedua mengatakan tak, dia ini adalah golongan kufar, kafirin. Maknanya tidak ada dosa yang paling besar melainkan dosa orang kafir. Kenapa? Kerana disyirik kepada Allah Ta'ala. Jadi anil mujrimin, dia tanya tentang golongan-golongan pendosa itu. Okey, ada yang mengatakan yang tanya ini adalah malaikat. Dia tanya kat malaikat, malaikat, dema ni masuk neraka sebab apa? Malaikat pun jawab dengan jawapan yang sepatutnya. Faham tak tuan? Maksudnya apa? Baik. Anil mujrimin. Apa soalan yang mereka tanya? Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu berjalan duduk di dalam neraka saqar? Perkataan salaka maknanya apa? Salaka dalam bahasa Arab artinya melalui atau berjalan. Salaka. Tuan-tuan belajar kan dekat sini ada kuliah maghrib. Gunakan kitab Siyarus Salikin. Kan? Siyarus Salikin. Salik artinya orang yang berjalan menuju Allah. Siyarus Salikin. Salik maknanya berjalan. Dalam ayat ni Allah guna perkataan masalakakum. Apa yang menyebabkan kamu sedang berjalan di dalam neraka saqar? Tuan-tuan, apa yang menyebabkan kamu berjalan dalam neraka saqar? Bahasa lainnya tuan-tuan macam ni lah. Maknanya apa? Apa sebab kamu dimasukkan ke dalam neraka saqar? Dia tanya kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu kena seksa ni, apa sebab kamu masuk? Ada yang kata malaikat yang tolong tanyakan untuk mereka. Malaikat tanya, ma salakakum fi saqar? Apakah sebab kamu dimasukkan dalam neraka saqar? Dan tuan-tuan tahu neraka ini sebagaimana syurga ada tingkatan, neraka juga memiliki tingkatan. Ini tingkatan orang yang masuk neraka saqar. Siapa dia tuan-tuan? Dia ada special amalan. Amalan dia adalah qalu, mereka menjawab. Maknanya ahli neraka tu jawab. Bila ditanya dia jawab. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang sempat pula menjawab ya tengah-tengah kena seksa tu. Okey, maknanya sempat juga dia jawab soalan. Okey. Ma salakakum fi saqar? Qalu, mereka menjawab. Apa dia? Lam naku minal musallin. Kami tidak menjadi di kalangan orang yang sembahyang. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, lam naku. Dalam Quran tu lam naku kan? Macam ni kan? Asalnya adalah nakunu. Nakunu. Maknanya ataupun nakun. Okay, asalnya macam tu. Nakun atau nakunu. Okay, lam nakunu atau lam nakun. Tetapi kerana dimasuki oleh lam. Lam. Maka dia mesti dibuangkan huruf yang terakhir iaitu nun. Nun buang. Waw ini. Waw pun terpaksa dibuang kerana waw itu wujud sebab ada nun. Tuan-tuan, ini dalam ilmu nahwu. Okey? Sebab ada nun. Okey? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yakun lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan, lam naku. Naku maknanya adalah tidak kami menjadi. Naku, kun fayakun. Syakun maknanya jadi kan? Kun, jadi. Fayakun, maka terjadilah. Nakun maknanya tidak jadi. Maknanya apa? Kenapa kamu masuk neraka saqar? Sebab apa masuk neraka ni? Dia pun jawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak menjadi di kalangan orang yang sembahyang. Maknanya orang yang tinggal sembahyang, dia ada khusus neraka. Namanya neraka saqar. Tuan-tuan, tinggal sembahyang. Sebab itu kita disuruh untuk membaca doa dan kita mohon kepada Allah. Semoga Allah kekalkan kita dalam solat. Dan solat ini tuan-tuan yang paling baik adalah solat kita. Solat tu baik dah. Tapi yang lagi baik daripada solat yang biasa adalah solat orang yang di awal waktu dan berjamaah. Cuma doa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran untuk kita baca dan kita bicara
supaya Allah jadikan keluarga kita juga orang yang dirikan sembahyang. Sembahyang ni benda yang paling penting dalam ibadah Islam. Dalam banyak-banyak amal ibadah, hatta haji, hatta jihad, tidak akan dapat menandingi yang namanya solat atau sembahyang. Sembahyang sangat penting. Bahkan disebutkan Nabi dalam hadis Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana Nabi kata kepada Mu'az, wahai Mu'az, nak tak aku khabarkan kepada kamu kepala segala urusan, tiangnya dan kemuncaknya. Kepala segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah solat. Kemuncaknya adalah jihad. Tiangnya solat. Maknanya kalau dia solat, tiang agama dia okey. Tetapi kemuncak keislaman dia kalau dia boleh berjihad. Faham? Sebab tak semua orang boleh berjihad. Tak semua orang boleh menjual nyawanya untuk membeli syurga. Sebab hampir semua orang depan saya ni, semuanya pasti sayangkan nyawa. Betul kan? Betul. Sanggup buat pembedahan di IJN RM60,000. Keluar tak apalah, tak apa. Jual kereta yang ada, jual tanah yang ada. Demi nyawa. Tapi orang yang berjihad, kenapa disebut kemuncak urusan dalam Islam? Sebab nyawa yang paling disayangi, yang ada satu je, dia jual kepada Allah Ta'ala untuk membeli syurga. Sebab itulah amal paling tinggi kemuncak dalam Islam. Tapi tiangnya, solat. Maknanya kalau dia pergi berjihad, tapi dia tak sembahyang, tak dapat apa-apa. Kerana tiangnya adalah solat. Maknanya asas amalan dalam Islam yang tak boleh diuzurkan adalah sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak kita ni, kan, kita mohon kepada Allah semoga mereka jadi orang yang sembahyang lah. Cuma anak-anak kita ni, kalau banyak benda lain dia tak buat. Contoh pergi masjid, lihat. Main game, rajin. Dan suruh pergi kuliah, tak nak dengar. Suruh pergi ngaji, malas. Gagah lagi lah tuan-tuan bersabar dengan dia. Tapi sampai kepada solat tak buat, tuan-tuan kena jadi singa betina di rumah. Jangan diuzurkan kalau boleh. Yang lelaki tuan, maknanya kalau benda lain tu dia zikir tak pi, usrah tak pergi, baca hadis tak nak ikut, kuliah pun tak nak. Tuan-tuan bolehlah. Udah cakap penat. Tapi tang solat kalau tak buat, itu sebenarnya dia sedang membahayakan dan menjahanamkan dirinya sendiri. Dan itu tu dia tak ada apa-apa khilaf lagi tentang masa depannya di akhirat. Kerana itu merupakan tiang kepada agama. Faham kan? Maknanya kalau tengah azan, waktu nak habis sikit lagi, masih tengah basuh motor Waisuku lagi, tuan-tuan kata, kamu tak sembahyang dengan Waisuku mak bakar. Tuan-tuan, macam tu. Bagi nampak ganah. Maknanya apa? Dalam solat tak ada toleransi. Yang lain tak apalah. Yang lain tak apalah. Malah nak pergi kuliah, tak nak ikut ngaji, suruh pergi sana tak nak, buat ini tak nak, suruh kedai tak nak. Tapi tang solat, tuan-tuan kena tunjukkan betul-betul ketegasannya. Satu-satunya amal yang Nabi suruh mulakan didik sejak umur 7 tahun sembahyang aja. Nabi tak suruh puasa. Kita pula lebih. Cucu kita umur 9 tahun suruh puasa sungguh-sungguh. Tak sembahyang tak apa. Terbalik pula. Opahnya pula tak betul. Okey. Tetapi Nabi suruh didik daripada awal 7 tahun solat. Betapa pentingnya dia dan tak boleh diuzurkan kerana ia merupakan tiang agama di dalam diri seorang Muslim. Okey, dalam diri seorang Muslim. Jadi ini perlu tuan-tuan kita sama-sama fahami, cermati dan amati dengan baik agar tidak kita tersilap langkah di dalam memahami perkataan-perkataan ini untuk kita sama-sama berjaya mendapat kejayaan di akhirat, iaitu solat adalah asas. Sebab solat kalau tertinggal, walaupun anak kita buat kerja kebajikan, bantu Syria, bantu Palestin, bantu Kashmir, tapi kalau dia tak sembahyang, semua amal itu tidak akan dihisap dengan baik. Kerana kuncinya adalah solat. Nampak tuan? Jadi jangan tersilap langkah dan silap. Nabi sebut di dalam hadis, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang akan dihisap oleh seorang hamba di akhirat nanti adalah solat, iaitu sembahyang. Boleh tuan? InsyaAllah selesai. Baik, apa doanya yang Allah ajar dalam Quran supaya anak-anak itu mendirikan solat? Tuan-tuan bacalah selalu, Rabbi ja'alni muqimas salah
wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surah apa? Surah apa? Hah? Ibrahim. Ayat berapa? Surah Ibrahim ayat 40. Terima kasih Haji. Masya Allah. Bagus ya. Hafal dah. Surah Ibrahim ayat 40. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim baca, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tekun mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, begitu juga jadikan zuriat keturunanku mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah akan doa permohonan kami. Lepas tu doa lepas tu, Rabbana ghfirli waliwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Okey, dosaku, dosa kedua ibu bapaku dan dosa orang yang beriman pada hari perhitungan nanti. Benar insya-Allah. Itu doa kalau boleh tidak diunzurkan untuk kita baca semampu yang kita boleh. Bersama dengan Rabbana hablana min azwajina tadi insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan semua anak cucu kita di kalangan orang yang mendirikan salat dan tidak menguzurkan salat tanpa sebarang alasan syar'i yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sambung balik tadi. Qalu lam naku minal musallin. Jawapan mereka adalah kerana kami dulu di dunia bukan di kalangan orang yang mendirikan solat. Kemudian walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga dulu di dunia bukan di kalangan orang yang selalu memberi makan kepada orang miskin. Ini boleh memberikan makna pertama solat, kedua bagi zakat. Ataupun tidak ambil ihsan dan kesian kepada orang lain. Boleh juga maknanya begitu. Maknanya sifat ihsan memasukkan seorang ke dalam syurga. Lawannya sifat tak kesian dan tak indah kepada orang adalah sifat yang tidak diduduki oleh penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku